Okey, terima kasih kepada yang jemput saya sebagai untuk memberikan sedikit informasi lah tentang LPPC ini. Okey. Ted Harta ni kira baru lah. Saya sebelum dengan tuan saya bukan teater lain kan. Dulu kita dengan Total. So sekarang ni saya Ah, dah dengan Teh Harta. So ok- saya ikut Ethan lah. Okey. Okey. Saya minta oleh Puan Indah, Puan Indah minta saya untuk memberikan sedikit info pasal LPPC lah. So, Hmm. InsyaAllah pada malam ni saya akan bagi share sedikit tentang LPPC dan diharap dapat membantu pihak real estate agent di dalam Bukit Harta untuk untuk macam mana nak handle terutamanya yang mengambil loan LPPC lah. Okay. Okay, pertama kita saya kenalkan diri saya, nama saya Hasan. Okay, saya attach dengan LPPC dah agak lama dah. Since 2009. Actually 2009 tu saya attach. Tapi sebelum tu sebelum tu saya dah attach dah tahun 1999 ni saya dah dengan LPPC. Tapi pada masa itu dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan Kerajaan lah, BPP. Itulah dijenamakan sebagai LPPC pada tahun 2012 sebenarnya. Okey. Dia dinamakan tu sebab apa dia dah jadi ni ke semi government ke? Encik Hasan. Okey, dia sebenarnya pada peringkat awal ni dia diletakkan di bawah Pengeluaran Amanah Pekerja. Maknanya BPP ni adalah sebahagian daripada di bawah Kementerian Keuangan masa tu. BPP. Tapi pada tahun 2012 saya lah, dia privatize, bukan diprivatize kan, di semi government lah. Semi government. Dengan harapan dia ni dapat menambah baik lagi sebab wangi apa ni? LPPC lah. Diharap dengan penjenamaan semua tu ataupun di semi government kan, dengan harapan dia dapat menambah baik lagi mutu kepada LPPC lah. Itu sebabnya. Yang keduanya, kalau sebelum ni BPP dianya semuanya adalah di bawah semuanya di bawah dana oleh pihak kerajaan. So bila di bawah LPPC ni di semi privatize kan, ya LPPC perlu mencari dana sendiri jugalah. Walaupun taklah bermakna kerajaan tak campur tangan, dia still juga bagi dana, tapi taklah bergantung 100% pada kerajaan lah. So dia kena cari dana sendiri untuk support. Mungkin dari segi kos pengurusan ke dia akan boleh ditampung lah. Itu salah satu sebab lah sebenarnya LPPC diwujudkan. LPPC ini kalau saya terus pada poin sebab kita tak nak buang masa. Okey, jadi LPPC ini ada 7 jenis pinjaman sebenarnya yang ditawarkan oleh LPPC, iaitu pada 7 jenis. Tapi untuk malam ni kita fokus pada 2 jenis sajalah untuk malam ni. Sebab kalau kita nak fokus 7 jenis ni, jadi macam cerita 7 hari 7 malam pula, kan? So kita fokus. Cik Hasan minta maaf, mereka kata kurang dengar lah, macam suara macam putus-putus, tak berapa dengar sangat. Putus-putus Kau jadi dengar tak? Dengar tak? Dengar. Saya dengar, yang lain-lain dengar tak sekarang? Dengar tak ini? Okey tak? Okey, clear. Dengar? Dengar. Okey. So, dia ada 7 jenis pinjaman, 7 jenis pinjaman. Okey. Yang pertamanya adalah jenis rumah subsale. Kalau istilah mudah sebut subsale lah. Subsale. Yang keduanya ada jenis bina rumah atas tanah sendiri. Contoh, kalau penjawat awam tu ada tanah, dia bina rumah atas tanah yang dia ada. Dia punya tanah dia sendirilah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, rumah under construction lah. Itu biasa. Beli dengan pemaju. Itu biasa lah. Yang keempat, dia beli tanah. Dia beli tanah sahaja. Dia beli tanah, lepas tu dia nak buat loan.
Yang kelima, okey, sebelum ni mungkin dia ada pinjaman dengan bank. Contoh bank ke finance ke, dia nak refinancekan ke LPPC pun dibenarkan. Yang keenam, dia beli tanah, dia buat rumah atas tanah yang dia beli dengan LPPC. Contoh, dulu dia ada beli tanah, guna loan government juga, lepas tu dia nak bina rumah atas tanah tu. Itu jenis 6. Yang ketujuh, dia dah renovation punya loan. So dia dah ada rumah yang ambil dengan LPPC, lepas tu dia nak renovation atas. Orang lama yang dah ada rumah, dah ada loan LPPC, lepas tu dia nak buat renovation pun dibenarkan ambil loan atas renovation. So untuk malam ni macam saya sebut tadi, kita fokus dua sajalah. Yang pertamanya iaitu kita subsale, subsale. Yang keduanya kita ada construction. Saya rasa okey untuk dua ni. Saya rasa kebanyakan third harta ni banyak buat apa? Subsale ada kon. Okey. Third harta banyak buat. Kita ada kon. Ada kon banyak lah. Okay. So mungkin saya akan tekankan lebih pada undercon. Kita buat undercon. Kita memang buat undercon saja. Okey. Kita memang buat undercon saja. Alright. So saya akan fokus lebih pada under construction lah. Berbanding dengan ya, saya. Okay. Ya. Okay. Dalam pinjaman perumahan kerajaan ni, dia ada dua jenis, dia ada dua jenis. Ada dua jenis pinjaman. Dua jenis pinjaman. Dia boleh ambil setiap pejabat awam. Dibenarkan dalam tempoh pembiayaannya. Boleh ambil sehingga 35 dua kali loan. Pada tempoh pembiayaan dia boleh ambil sehingga 2 kali loan lah. Dia tak boleh lebih daripada itu. Sekadar dua kali pembiayaan lah. Dan dia juga ada dua skim. Dalam penjawat awam ni ada dua skim. Satu yang skim pencen, yang satu lagi skim KWSP. Kena ingat dalam penjawat awam ni dia ada juga skim EPF. Jangan ingat dalam penjawat awam ni tak ada juga EPF. Ada skim. Contoh yang paling sekarang tengah heboh sekarang ni antaranya macam para doktor. Doktor pun banyak yang skim EPF. Doktor EPF banyak. Dan juga macam lembaga hasil dalam negeri. Lembaga hasil dalam negeri juga boleh ambil loan LPPC. Okay. And then yang antaranya lagi macam universiti. Universiti ni dia di bawah kategori badan berkanun. Badan berkanun ada sebahagiannya yang ada pegawai-pegawainya, kaki tangannya yang ambil skim EPF, bukan skim pencen lah. Yang antara lainnya macam lembaga hasil negeri, pekeso pun boleh juga ambil dalam LPPC. Okey. Kita balik pada pembiayaan. Kalau penjawat awam tu untuk kali pertama untuk dia ambil loan dibenarkan sehingga 35 tahun tempoh pinjaman tu lah. Maksudnya 35 tahun, maksudnya dia boleh ambil untuk pinjaman pertama dia 35 tahun tempoh loan term dia. Loan tenure dia boleh sampai 35 tahun atau sehingga 90 tahun, whichever come first. Dia loan pertama boleh sampai 35 tahun. Dengan syarat dia skim pencen lah. Skim pencen boleh 35 tahun dan sehingga umur dia 90 tahun. Kenapa saya letak 90 tahun kat situ? Contoh pada ketika dia apply loan umur dia 60 tahun ataupun 55 tahun. 55 tahun dia boleh pergi sampai umur dia 5+3 85 tahun. Itu 55 tahun. Tetapi katalah umur dia pada ketiga tu umur 60 tahun baru nak ambil loan pertama. Dia boleh pergi sampai 95 tahun umur dia. Saya rasa loan bank pun tak ada sampai 95 tahun kan? Ada ke loan bank? Dia tak ada. Loan bank 70 tahun je. 70 tahun. Itu yang advantage dengan LPPC ni. Dia boleh sampai 90 tahun umur dia. Wak Ima dia nak pencen lagi 6 bulan pun dia boleh apply loan LPPC. Itu yang bagus. Advantage ni LPPC loan ni berbanding dengan pembiayaan bank lah.
Jadi dengan syarat skim pencen. Kalau dia skim EPF, AWSP, dia boleh pergi juga 35 tahun. Tetapi dia akan ambil tempoh sampai umur tempoh dia bersara. Contoh dia dengan lembaga hasil, umur persaraan dia 55 tahun. Katalah umur dia ambil pada ketika itu umur dia 30 tahun. Kalau ikut 35 tahun tempoh loan, dia boleh pergi sampai 65 tahun. Tapi tak boleh. Sebab umur persaraan dia 55 tahun. So kita ambil umur 55 tahun. So dia boleh pergi sampai 20 tahun sahaja. 30 tahun campur 25 tahun. 25 tahun sahaja. Whichever come first. Contohnya 30 tahun campur 25 dah 55 tahun pencen. So dia boleh pergi 25 sahaja. Walaupun dia boleh pergi 35, tapi skim EPF hanya ikut sampai tempoh dia bersara. Hari dia bersara. Umur persaraan dia bila? Kena tanya. Kalau umur bersara 55, setakat 55 sahaja. Dia tak boleh pergi sampai, macam kalau skim pencen boleh sampai 90. Itu bezanya untuk first loan. Okay, clear yang ni ya? Clear yang ni? Clear. Okay, untuk pinjaman kedua, syarat untuk pinjaman kedua, pertamanya, first loan dia kena settle. Loan pertama kena diselesaikan dulu. Contoh, dulu pada umur dia 20 tahun, dia ada ambil pinjaman rumah dengan BPP ke LPPC, dia kena settle dulu. Dah settle, boleh ambil pinjaman kedua. Dia tak boleh berjalan serentak. Syarat untuk pinjaman kedua. Syarat pertama je kena settlekan loan pertama. Itu kena satu. Keduanya, kita LPPC hanya bagi kelaikan adalah beza kelaikan semasa tolak loan yang dah digunakan. Contoh pada ketika itu umur dia pada ketika itu umur dia katakan umur dia pada dia ambil loan pertama dulu, dia ambil loan sebanyak 200,000 contoh. Sekarang ni bila dia nak ambil loan kedua ni, dia dah settle loan pertama dia nak ambil loan kedua, rumah dia kira lah, kita akan kira kelaikan dia pada tanda gaji dia yang semasa. Contoh kita kira kelaikan semasa dia adalah 450,000 contoh. Jadi yang kita benarkan ambil untuk pinjaman kedua adalah 450,000 kelaikan semasa ditolak 200,000 yang dia dah pernah guna sebelum ni. So, dia punya layak hanya 250,000 sahaja. Itu kena ingat. Dibenarkan hanya perbezaan antara kelaikan semasa tolak dengan loan yang dia dah pernah guna sebelum ni. Dia tak macam, dia bukan dah settle loan pertama, dah boleh ambil full loan balik, tak boleh. Kita hanya bagi dia punya perbezaan sahaja. Itu beza untuk loan kedua lah. Perbezaan daripada kelayakan loan lah ya. Kelaikan loan. Kelaikan loan. Okay. Jadi kali kedua ni pula, tempoh itu akan ada 10 tahun saja. Kalau loan pertama dia boleh pergi 35. Tapi untuk loan kedua dia boleh pergi hanya 30 tahun sahaja. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau dah umur dia kata dah umur macam tadi, contoh umur dia 60 tahun, dia boleh pergi sampai 10 tahun 66 lah. Kalau dia umur 40, dia boleh pergi sampai 40 sampai 10 tahun lah. Kalau 50 setakat 80 tahun. Dia tak boleh pergi lebih daripada itu. Itu untuk skim pencen. Untuk skim EPF, sama juga macam pinjaman pertama. Dia pun 30 tahun juga macam skim pencen kali kedua. Dia pun ikut tempoh hari persaraan dia. Tempoh umur persaraan dia. Kalau umur dia 55, kita kira setakat umur 55 tahun sahaja. Whichever come first lah. Okay, clear tak tentang tempoh pembiayaan? Clear. Okay. So kita akan pergi saya jadi admin ni. Saya admin orang. Tak apa. Biar saya. Yang admin orang tu biar saya. Okay. Alright. Sebab bila jadi co-host kan dia masuk sekali. Okay. Tak apa, saya akan kontrol untuk orang admin. Okay.
Okey. Dalam pembiayaan LPPSA ni, dia ada 3 komponen dalam jumlah pinjaman yang termasuk dalam jumlah loan lah. Pertamanya, harga hartanah tu. Contoh, kita beli rumah 450,000, harga rumah tu kita nak cover kan. Keduanya, insurans mortgage dan juga insurans takaful pemilik rumah ataupun LTHO. Fire insurance lah, kalau normal orang sebut. Fire insurance dengan MRTT termasuk sekali. Yang ketiganya, legal fee. Legal fee yang dibenarkan hanyalah legal fee yang berkaitan dengan loan agreement sahaja. Loan agreement. Bukannya SMP. Sales and purchase agreement tidak termasuk dalam skop pembiayaan lah. Tetapi kita balik pada normal practice dekat market. Kalau rumah under construction, kebiasaannya SMP dah termasuk dalam harga rumah kan? Ya, jangan panggil freebies lah. Kebanyakan dia sudah termasuk dalam harga rumah. Kecuali loan agreement. Ada yang masuk, ada yang tidak termasuk. Betul tak? Ya, betul. Jadi kalau yang tak termasuk, boleh kita masukkan sekali dalam pembiayaan pinjaman LPPSA. Kita boleh masukkan sekali. So apa yang kita akan minta nanti, biasanya kita akan minta dia punya invoice pada lawyer lah. So lawyer yang panel LPPSA dia tahu mana yang boleh masuk, mana yang tak boleh masuk. Kalau bukan panel, semua dia masuk. Jadi tak boleh. Jadi LPPSA ni dah buat guidelines. Apa yang boleh masuk, kos, apa yang tak boleh masuk, kos. Jadi dia tak boleh main letak semua benda dalam invoice tu. So biasanya kalau legal loan panel loan LPPSA dia tahu apa yang boleh masuk, apa yang boleh masuk. Okay. Untuk tentang skop pembiayaan ni, apa yang kita nak terangkan, yang tekan kat sini ialah amount pembiayaan insurans ataupun MRTT adalah ikut apa yang dalam loan tu. Contoh, kalau lah rumah tu pembiayaan tu harga 450,000, kena cover juga sum insured ni untuk MRTT tetap 350,000. Kalau tempoh je 35 tahun, tempoh untuk MRTT pun 35 tahun juga. Dia tak boleh dikurangkan, ambil 20 tahun je. Macam bank boleh buat kan? Tapi betul tidak. Kalau loan 35, tempoh pun 35. Loan 20 tahun, tempoh pun tetap 20 tahun. Begitu juga dengan dia punya fire insurance. Fire insurance untuk LPPSA, dia cover sepanjang tempoh pinjaman. Bayar sekali bayar. Maksudnya, dia bayar satu premium untuk tempoh pinjamannya. Kata tempoh pinjaman 35 tahun, 35 tahun coverage dia. Jadi dia tak perlu risau nak bayar renewal bulan-bulan atau tahun-tahun, setiap tahun bayar. Kalau untuk fire, kalau kita dekat bank, fire insurance biasanya bayar setahun sekali kan. Betul. Tetapi dekat LPPSA dia bayar sekali saja. Dan sekali tu pun premium dia, MRTT dengan LTHO dah masuk dalam loan. Jadi tak perlu pening kepala, dah masuk semua dalam loan. Okay, itu tentang insurans. Yang keduanya tentang yang saya sebut ni legal fee. Legal fee yang kita yang dibenarkan hanyalah yang termasuk ialah yang boleh masuk dalam loan ialah loan agreement legal fee. Bukannya SMP, bukan sales and purchase agreement. Loan agreement sahaja dibenarkan. Jadi benda ni pilihan. Tak semesti wajib. Kalau peminjam tu nak ada duit, dia nak bayar sendiri pun boleh ambil sendiri. Tak ada masalah. Tapi biasanya lah kebanyakan LPPSA punya peminjam ni, apa yang boleh masuk loan, semua dia nak masuk loan. Tak ada yang biasanya tak pernah lah yang nak bayar sendiri. Out of 100, saya rasa dalam 2-3 je kot yang nak bayar sendiri. Tapi kebiasaannya semua nak masuk dalam loan. Tak ada nak bayar sendirilah. Untuk loan agreement. Okey. Dan yang keduanya yang saya sebut tadi tentang lawyer pula. Lawyer yang dibenarkan adalah lawyer yang ada panel dengan LPPSA saja. Tak boleh ambil semua jenis lawyer. Lawyer tu mestilah berdaftar dengan LPPSA dan bukan sembarangan lawyer dia boleh masuk. Dan lawyer yang berdaftar dengan LPPSA ni dia ada term and condition dia. Dia juga ada sistem yang melibat dengan LPPSA.
So sebab tu tak boleh ambil semua lawyer. Sebab lawyer yang berdaftar saja ada akses sistem tu. Sebab di LPPC, untuk pengetahuan semua, pinjaman adalah secara online. Saya rasa ini satu langkah yang paling awal dia orang buat lah. Tak pernah lagi. Saya rasa bank pun masih lagi guna secara manual. Tapi LPPC dah buat secara online ni dah lama dah. Since 2000, saya ingat 2009 ke dah start dah pakai online masa tu. Key in permohonan semua secara online. Semua yang sekarang ni dah online. Yang terbaru untuk LPPC, permohonan secara online, kelulusan pun secara online, penerimaan kelulusan ataupun acceptance NO pun secara online. Bila online je, automatic lawyer pun tahu peminjam tu dah accept ke tak accept. Lepas tu lawyer pun buat kerja tu semua secara online dengan LPPC. Itu sebab itu saya kata LPPC hanya membenarkan yang panel insurans yang panel lawyer yang berdaftar saja dengan LPPC. Selain benda tu tidak dibenarkan. Okay? Alright. Clear yang ni? Clear. Okay. So, itulah menanyakan jam. Ini ramai nak tahu lah ni. Okay. Secara kasarnya, general untuk secara kasar lah nak tahu berapa kelaikan setiap pejabat awam tu ialah bergantung pada gaji dia. Gaji bersih. Bukan gaji kasar. Orang sebut gaji hakiki tu gaji kasar. Kalau tengok payslip dia tu gaji hakiki, gaji kasar. Tapi kita tengok gaji bersih. Inilah dekat sini tengok. Kalau gaji bersih dia setakat 6,000, dia boleh pergi sampai 750,000. Setakat ni lah. Kelaikan yang pihak pejabat awam boleh apply sampai 750,000. Dia takluk pada tangga gaji bersih dia lah. Walau bagaimanapun, table yang kita sediakan ni adalah sebagai panduan kasar saja. Sebab kita mesti tengok dia punya komitmen. Penjawat awam, kita kira dia punya DSR dia. Tahu kan? DSR DSR ni kita tengok apa yang kita dalam preskrip. Itu yang bagus dia tu. Itu satu advantage lagi yang boleh ambil note kat sini. Untuk penjawat awam, kita kira DSR hanya dalam payslip sahaja. Luar payslip tak tengok. Dia ambil loan kita dengan bank mana pun kita tak tengok. Dia ambil personal loan dengan bank kat luar pun kita tak akan tengok. As long as benda tu tak tertera dalam payslip dia. Itu yang bagusnya. Jadi kita tengok apa yang ada payslip. Keduanya juga kita tengok pembiayaan juga, ambil kira dari segi beberapa faktor tambahan. Contoh, berapa loan dia nak ambil. Lagi satu, jantina dia pun ambil faktor sebab melibatkan pengiraan insurans lah. Dan juga kategori hartanah yang dia ambil. Rumah landed, rumah apartment, flat, kondo, berbeza-beza. Sebab itu saya kata, ini sebagai satu garis asal saja. Kalau untuk mengira kelaikan peminjam, adalah lebih baik payslip tersebut diserahkan kepada sini Puan Indah Ayu Ya. bagi kepada Puan Indah. Puan Indah akan buat kiraan berapa nanti di hujung sesi ni saya akan share dia punya kontak dengan nombor Puan Indah. So bagi pada Puan Indah akan kira berapa kelaikan dia. Itu lebih bagus lah sebab kita tak nak kita kalau ikut yang table ni dia tak berapa tepat. Jadi kadang-kadang pihak pinjam kadang prospek dia kata dia boleh banyak ni bila kita kira balik dia tak seperti apa yang dia cakap lah. Sebab kiraan ni banyak faktor yang dia kira. Especially tengok payslip kerajaan ni macam-macam bentuk. Terutamanya kalau tengok payslip askar. Pernah tengok payslip askar? Tak pernah. Kalau pergi tengok payslip askar, memang pening kepala. Even saya sendiri pun pening lagi tengok payslip askar. Sebab askar ni macam-macam potongan dia ada. Dan potongan dia ada yang tak perlu ambil kira, ada potongan yang perlu diambil kira. Jadi benda-benda ni jadi masalah lah bila kita buat kiraan.
Jadi yang dia ni dah expert pasal ni, jadi better kita serah pada dia, dia akan kirakan berapa kelaikan jam lah. Itu lagi bagus lah. Better kita filter awal-awal, jadi kita tak perlu buang masa. Kita buat semua benda boleh ambil semua, tiba-tiba submit loan tak boleh. Jadi better kita filter awal-awal sebelum buat accept dia. Dan satu general rule kat sini yang saya nampak yang berdasarkan pengalaman saya. Kalau dia tak lepaslah loan LPPC, jangan harap dia boleh pergi loan luar. Ya, betul. Itu pasti. Jadi kadang-kadang ada cakap, saya tak lepas loan LPPC, saya nak cuba bank pula. Memang kebiasaan dia tak akan lepas pun di loan luar. Tak akan lepas. Jadi saya rasa ini satu cara yang mudah untuk semua rakyat luar harta. Kalau ada penjawab awam, suruh dia terus ambil loan LPPC. Tapi advantage banyak. Sekejap lagi saya akan beritahu apa advantage dia. Sebab itu satu filter awal. Kalau dia lepas LPPC, suruh. Kalau dia tak lepas LPPC itu, jangan harap. Tak payah buang masa, suruh dia sign nak tak payah. Buang masa kita, buang masa anda tuan-tuan, perempuan sebagai rent untuk buat sampai habis, tiba-tiba reject. So waste of your time. Okay, next Okay, saya terangkan sedikit pasal pembiayaan tadi. Saya kata rumah yang boleh buat pertamanya jenis satu iaitu subsale. Rumah subsale biasalah. Rumah subsale tu sama ada rumah tu masih ada loan ataupun rumah tu dah selesai pun loan oleh vendor dia, ataupun rumah tu rumah lelong pun boleh kategori sebagai rumah subsale juga, pun boleh ambil untuk jenis satu ni. Tak jadi masalah rumah tu sama ada individual title ke atau strata pun tak ada masalah. Cuma subsale ni subsale ni saya masih terang sikit sebab anda mungkin akan ada juga kes-kes subsale. Subsale hanya terlalu pada government punya valuation price. Kalau di bank kita pergi dengan commercial bank, commercial valuer yang biasanya attach dengan bank lah. Tetapi untuk LPPC kita hanya perlu melalui JPPH. JPPH adalah Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta. Dia yang akan buat penilaian rumah yang nak dia beli tu. Berapa market value dia. Dia tak boleh simply ikut macam bank. Cuma kebiasaannya lah, ni general rule juga untuk general knowledge. Kebiasaannya rumah subsale untuk ambil loan LPPC yang di-value ataupun dinilai oleh pihak JPPH, kebiasaannya lebih rendah daripada market value. Contoh, kalau kita pergi valuer bank, mungkin rumah tu dapat 400.5. Di JPPH biasanya lebih rendah daripada 400.5. Saya sebut kebiasaannya, tapi tidak semestinya tak boleh sama. Tak semestinya tak boleh sama. Maksudnya, ada juga kes yang boleh sama, tetapi kebiasaannya lebih rendah. Itu kena ingat tu. Dia macam ni lah istilah kata kadang-kadang, jarang-jarang. Macam itulah. Tapi biasa sangat. Selalu sangat. Memang biasanya rendah daripada market punya value. Cuma kadang ataupun jarang aja yang boleh dapat sama. Jadi itu kena ingat tu. Kadang ada juga owner pemilik loan ni dia nak juga sama harga. Tak, sebab JPPH ni dia punya kriteria ni agak strict sikit. Pertamanya antara kriteria yang dia agak strict adalah contoh kalau rumah yang kita beli tu buat renovation, tak ada layout plan yang proper daripada Majlis Perbandaran ataupun PBT mana-mana, dia tak ambil kira. Renovate nak Arab untuk istana lah konon kan. Kalau kata tak ada plan, biasanya dia tak ambil kira. Memang tak ambil kira. Layout tu mesti dengan ada PBT endorse lah. Baru terjamin. Cuma moral of the story, ada endorsement tadi.
Ha? Ada endorsement daripada majlis. Yes, mesti ada endorsement daripada majlis. Tak boleh yang kata, oh saya dah renovate ni, saya dah pakai tiang yang Roman ni cik. Takkan tak boleh kira. Tak. Dia very strict. Dia kata tak ada tulisan, tak ada. So tu sebabnya agak strict lah. Mazhab Syiah memang strict. Okay. Okay, ini yang rumah jenis 3. Yang ini rumah under construction yang banyak biasa teater buat lah. Rumah under construction. Kita boleh beli sama ada dengan, memang melalui pemaju lah biasanya. Dia boleh sama ada hak individu ataupun strata pun boleh. Biasalah pemaju tu mesti dah berlesen, ada APDL, permit iklan tu mesti ada. Syarat guna rumah tanah tu biasalah kalau dalam APDL tu dia dah ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPKT. Jadi itu syarat yang biasa kena ada lah. Dan juga rumah dalam pembinaan ni sama ada landed ataupun rumah apartmen atau kondo. Okay. Saya nak cakap sikit tentang rumah kondo atau rumah apartmen. Sekarang memang normal practice kot. Kat mana-mana kalau kita beli rumah apartmen atau kondo, parking lot diasingkan agreement ni kan? Betul? Ya. Okay. Dia harga lain lah. Dia harga lain. Kebiasaan macam mana? Dia sekali dalam agreement ke ataupun separate agreement? Dia sekali dalam agreement tapi dia ada mention dekat situ. Dia macam addendum lah. Harga parking berapa. Itu yang sebaiknya. Kena bersekali. Dalam access and purchase agreement tu perlu buat sekali. Tapi ada juga kes-kes yang mana dia buat separate. Dia asingkan. Contoh mungkin kalau rumah tu dia dapat, rumah tu dia bagi free satu parking. Contoh dia nak beli satu parking ni. Dia buat separate agreement. Kalau macam tu, kita nasihatkan kau boleh yang mana tu ada parking lot tambahan tu sekali kan. Kena buat sekali dalam satu agreement. Sebab FPPC dia tak boleh buat 2 separate agreement. Kena buat sekali. Itu sebab ini satu general information lah pada semua rank lah. Okay, next. Okay, ini tentang catat alih ataupun workflow lah. Workflow tu senang saja. Para rank yang dapat prospek di kalangan penjawat awam hanya perlu dapat pertamanya sebelum nak close deal dengan prospek, bagi dulu payslip, minta payslip dengan peminjam tu. Payslip untuk pihak Puan Indah. Puan Indah akan buat kiraan, lainkan je. Dah kata okey, then you can start sign the sales form. Bila dapat sales form yang dah disign dengan sayangan kopi IC, sales form dan kopi IC serahkan kepada Puan Indah. Serahan boleh sama ada WhatsApp ataupun email je. Ataupun macam mana? Kena centralize melalui IU ke atau macam mana you? Selalunya saya akan suruh konsultan direct kepada Puan Indah lah. Direct lah, okey. Lebih mudah. Kalau melalui saya nanti dah orang ketiga kan, jadi langat benda tu. Okay. Ada semua yang rent tu kena melalui admin. Dia kata kena melalui admin juga. Ada. Nampak ada. Ada. Jadi itu kita jawab awal tu. So terus hantar pada Puan Indah akan buat follow up. Kerja dekat rent dah stop. Rent dah stop kerja. Puan Indah akan buat follow up dengan peminjam tu. Apa yang perlu dibuat selepas. Nak buat online ke, nak minta apa-apa dokumen daripada majikan ke, payslip ke apa semua tak. Itu semua Puan Indah akan follow up dengan prospek. Jadi rent dah senang hati kat situ. Dah tak perlu risau. Cuma kami mungkin akan follow up dengan Puan Indah lah. And then kalau kata Puan Indah akan update apa yang Puan Indah akan dari semasa kalau ada maklumat tambahan yang diperlukan oleh pihak rent, dia akan call direct dengan rent lah. Tapi kalau perlu dia berurusan terus dengan pemaju, dia akan berurusan dengan pemaju terus ataupun dengan lawyer berkaitan. Itu rent kena maklum. Tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang ada kes yang macam buyer ni agak liat nak bagi dokumen ke apa. Kalau kata Puan Indah ada masalah, boleh inform saya lah. Saya akan cuba call buyer untuk bagi kerjasama. Itu memang biasa. Akan membantu jugalah. Ada kena membantu jugalah.
Sebab kadang-kadang itu sebabnya rent kena bagi tahu juga pada peminjam, prospek. Okey, selepas ni Puan Indah akan follow up ada few tentang pinjaman perumahan, LPPC. Jadi kena bagi tahu di awal-awal. Jadi tak ada bila Puan Indah call tu dia terpengih-pengih, ni siapa pula call aku ni? Jadi kena bagi tahu dengan prospek. Puan Indah bagi satu, bagi tahu Puan Indah kalau boleh siapa lawyer yang terlibat, siapa pemaju, kontak person pemaju dengan lawyer, siapa nak berhubung. Benda-benda ni pun kena bagi tahu dengan Puan Indah. So senang Puan Indah nak berurusan lah lepas tu. Okey. Lepas tu biasanya Puan Indah akan bantu peminjam ni buat online. Bantu istilah bantu ni ada dua. Sama ada bantu memang peminjam buat, kita guide dia, ataupun kita bantu, kita buatkan untuk pihak dia dengan kebenaran lah. Bukan simply buat saja je. Dengan konsen dia. Sebab, tapi berdasarkan kebiasaannya, peminjam akan suruh Puan Indah bantu dia orang buatkan online. Sebab, ini lebih baik sebab, jangan buat simply. Ada kadang-kadang peminjam yang, kalau utara kata dia gedegak sangat lah. Dia gedegak sangat. Dia kata nak buat sendiri je dah. Saya biasa buat benda ni. Dulu saya buat rumah saya masa BPP, saya buat sendiri ya. Saya tak nak suruh orang pun. Masa dia buat macam tu, bukan online. Isi borang. Sekarang zaman online. Dia silap buat online. Dia nak reset. Bunyalah Masya Allah. Nak pula zaman MCO ni, nak minta berbetulkan orang, punya susah. Jadi saya minta tolonglah. Kalau ada peminjam penyewa awam ni, bagi tahu awal, konsult dengan Puan Indah sebelum buat apa-apa dalam borang online. Jangan pandai-pandai nak buat dulu. Biar Puan Indah akan guide dia apa nak buat, ataupun Puan Indah tolong buat. Itu lebih baik sebab kita tak nak buang masa. Nak reset borang. Banyak kes yang macam tu, reset borang. Reset borang bukan mudah, susah sangat nak reset. Susahnya bukan susah sangat nak reset. Susahnya, pihak LPC nak reset borang tu, jadi betul jadi lambat. Nak pula zaman-zaman MCO ni, macam untuk makluman sekarang ni, MCO, kaki tangan yang bekerja di LPPC hanya sekitar 30% daripada keseluruhan workforce dia. Jadi jangan rasa kalau kelulusan buat masa ni agak lewat, kita faham. Kelewatan tu pun bukan daripada pihak kita yang membantu, dia lebih daripada pihak-pihak lain. Jadi macam LPPC, kalau contoh, ni kalau peminjam apa, kita perlukan carian pula ada start dekat pejabat tanah sekarang dah tutup, nak buat carian tak boleh, lawyer pun ada spoiler tutup juga. Kes macam ni lah, jadi kena faham kan. MCO ni banyak kekangan kat situ. Okey, itu kerjanya senang je, flow dia senang. Puan Indah akan bantu, lepas dia bantu, dia akan buat online, dia siap online, dia akan bagi je email kat peminjam. Peminjam akan buat, dapatkan kelulusan daripada ketua jabatan dia. Ketua jabatan pun sekarang pun bermasalah. Kadang ketua jabatan tak masuk office, semua work from home kan. Jadi, ini juga melambatkanlah proses. Okey, berbalik, dah sentuh pasal ketua jabatan. Saya nak maklum kat sini, ada beberapa ketua jabatan yang kita ada dia punya workflow ni berbeza sikit. Antaranya satu, bagi yang askar, bagi tentera, pihak Puan Indah hanya akan bantu sehingga borang online sahaja. Lepas tu borang online dia akan serahkan kepada peminjam. Peminjam kena berurusan sendiri dengan MIDEF. Ya. Kementah sajalah jalan pandang tembak tu. Kalau dia posting kat polisi, dia kena turun dekat kementah tu. Siapa yang dah buka ni? Ya Allah, jangan. Please mute. Please mute ya. Jangan buka. Jangan on speaker. Jangan ya. Tolong mute ya. Sebab nanti dia akan mengganggu presentation. Okey. Teruskan. Minta maaf. Okey. Kalau di MINDEF, askar, dia kena berurusan dengan MINDEF untuk mendapatkan kelulusan. Jadi, nanti Puan Indah akan advise lah askar tu. Kena print borang ni, bawa dokumen ni, berapa kopi semua Puan Indah akan advise. Jadi, askar ni prosesnya berbeza sikit. Tentera,
pihak peminjam yang di kalangan tentera ni kena berurusan dengan MINDEF. Puan Indah hanya akan bantu setakat buatkan borang online dia dan advise dia apa dokumen yang perlu dia hantar bersama ke MINDEF. Bukan tak nak tolong Bukan tak nak tolong. Tapi memang prosedurnya untuk askar, tentera kena hadir sendiri di pejabat MINDEF. Orang luar dia tak akan layan. Saya dimalukan Puan Indah pernah pergi pun bersekali dengan askar dalam bagian permohonan perumahan dia tak nak cakap dengan Puan Indah. Dia hanya nak cakap dengan askar tu je. Jadi itu sebabnya tak guna pun pergi memang saja. Jadi cuma yang Puan Indah akan bantu apa dokumen perlu dibawa. Berapa kopi, berapa salinan semua dia akan bantu. Jadi askar kena berusaha sendiri. Satu. Selepas askar tu dah ikut prosedur di pihak MINDEF yang akan hantar dokumen permohonan tu ke LPPC. Bukannya boleh ambil balik, hantar sendiri ke LPPC. Tak. Di MINDEF tak. MINDEF yang akan hantar ke LPPC. Kalau selain daripada askar, memang kita akan buat. Kita ambil, kita siapkan, kita compile, kita hantar ke LPPC. Tapi untuk askar tak. Askar kena melalui MINDEF. Itu satu askar. Yang keduanya, polis. Polis juga, kalau dia bawah daripada pangkat inspektor ke bawah, dia kena melalui IPK ataupun IPD. Ibu pejabat polis kontijen ataupun ibu pejabat polis daerah. So macam tu juga dia kena hantar melalui IPD dengan IPK. Sebelumnya boleh hantar sendiri, tapi ini ruling baru tahun lepas sebenarnya pun. Kena melalui IPD dengan IPK. Dia tak boleh hantar terus. So IPD, IPK yang akan hantar ke LPPC. Bagi inspektor ke atas, dia kena melalui dia ke Bukit Aman. Ke Bukit Aman. Semua satu Malaysia ni kena melalui Bukit Aman. Biasanya polis, dia tahulah. Dia akan pergi ke sini. Jadi kita cuma bagi tahu awal lah. So sebab tu kadang-kadang benda tu dah selesai dengan kita. Tetapi kadang-kadang ada kelewatan berlaku di pihak MINDEF untuk askar dan juga IPD, IPK ataupun Bukit Aman. Jadi yang tu di luar kawalan kita sebab dokumen dihantar oleh mereka ke LPPC. Bukan yang kita yang tolong kita hantarkan ke LPPC. Kiranya kalau polis pun memang pegawai tu kalau polis pun maksudnya pegawai tu sendiri yang kena hantar lah. Kiranya tak boleh pegawai ni ataupun saya tak perlu pegawai, dia boleh hantar je ke APD, APK macam biasa, macam pakai kurier je boleh. Tetapi askar memang kena hantar sendiri ke MINDEF. Dia kena hadir. Kalau polis boleh kurier lah. Boleh kurier lah kalau polis punya dokumen. Askar kena hadir. Askar kena menghadap lah. Yes, menghadap. Wak Ima dia from Sabah ke, Sarawak ke, Johor ke, utara, dia memang kena turun ke MINDEF. MINDEF KL? Yes, MINDEF di Padang ni dalam Padang Tembak. Oh, kena naik kapal terbang lah pula. Yes. Kena naik kapal terbang, kena naik apa semua. Tapi dia orang berbayar. Yelah. Tapi ialah renyah lah kata orang kan. Memang renyah. Askar memang renyah. Dan ini berdasarkan pengalaman. Kebiasaannya askar ni memang kalau ada permohonannya dia jadi lambat. Lambat ni bukan di pihak kita yang kita boleh kawal. Yang di luar kawalan kita lah. Macam di MINDEF. Dia askar bukan ada bahagian ajutan lah. Ajutan ni dia boleh tengok pasal kewangan kan. Ajutan kewangan dekat camp. Dia tak buat benda ni. Ajutan kan? Tak buat. Tengoklah benda tu. Tak buat. Saya kata ni kebiasaan. Tapi tak adalah ada yang cepat. Tapi kebiasaan ni dilambat. Kadang askar sikit ada masuk operasi. Bila orang dah siap komplain semua everything, saya pergi operasi tuan-tuan. Bila operasi dia lambat lagi. Sebab borang permohonan ni untuk makluman. Borang permohonan yang telah dikirim dan telah diisu hanya valid untuk 2 bulan sahaja. Lepas 2 bulan, borang online itu automatik dia akan jadi expired. Jadi kerana kes askar ni kadang kita jadi
bukan masalah, kita pun tahu tugasan kan. Bila dia pergi operasi, balik operasi, borang permohonan dah pun expire. Jadi biasanya Puan Indah ambil masa yang, bukan ni dia akan tengok, okey, tanya dulu, tuan bila ada pergi operasi tak? Kalau pergi operasi, kita memang bagi tahu awal lah. Selesaikan benda ni sebelum pergi operasi. Kalau dah masuk operasi, kadang lambat. Jadi benda tu biasanya Puan Indah dah ada pengalaman lah untuk askar-askar ni. Okay. Clear yang tu Ya, faham. Alright. Ini adalah proses selepas kelulusan. Lepas kita submit ke borang ke LPPCA, kelulusan yang ambil masa biasanya tak lama. Biasanya 2 ke 3 minggu selepas dokumentasi lengkap. Saya kena sebut dokumentasi lengkap. Biasanya selepas dapat tu kena, lepas tu bila dah ada kelulusan tu adalah secara online. Jadi bila dah lulus, pihak LPPC akan maklumkan secara email kepada peminjam. Dia akan maklum kepada peminjam, okey dah lulus. So peminjam kena klik kat bahagian dia punya surat kelulusan email tu, dia accept. Dia kena accept secepat mungkin lah dalam masa yang ditetapkan, tak boleh lama-lama. Lepas dah accept, automatik lawyer yang dilantik sebagai lawyer untuk loan agreement, dia kena accept dalam masa 3 hari. Sebab tu saya kata, lawyer yang berdaftar dengan LPPC dia tahu tentang workflow ni. Jadi dia kena accept dalam masa 3 hari selepas peminjam tu dah accept. Kalau dalam masa 3 hari tak accept, dia punya lawyer loan agreement tu akan bertukar. Jadi sebab tu saya kata, nak pastikan lawyer yang buat loan agreement LPPC ni lawyer yang betul-betul biasa buat lah. Tapi kita faham. Contoh kalau subsale kita boleh kontrol. Boleh minta, kita boleh advise beberapa lawyer yang biasa buat dengan loan LPPC untuk subsale. Tapi rumah-rumah yang ada construction, kita faham, developer dia dah lantik dia punya own lawyer lah. Tapi own lawyer pun kadang developer pun dia kadang-kadang dia tak tahu ada lawyer yang dia lantik tu memang tak pakai buat loan LPPC. Jadi kadang-kadang bukan tugas kita pun nak bagi penerangan dengan lawyer tu apa nak buat apa nak buat, sebab dia kena lebih tahu daripada kita lah, sebab dia lawyer yang telah dilantik oleh LPPC kan. Tapi ada kes-kes yang terpencil, lawyer pun tak tahu nak buat. Kadang-kadang benda-benda ni menyebabkan masalah. Jadi tapi kebanyakan developer yang besar-besar yang dah biasa buat ni, dia akan cari lawyer yang dah mahir buat LPPC loan. Jadi tak ada masalah. Cuma yang saya bagi tahu kat sini, ada juga kes-kes yang terpencil, lawyer tak pengalaman, tak ada pengalaman, lepas 3 hari dia terus tak accept. Bila tak accept, jadi masalah. Sebab dia akan auto reassign kepada lawyer terdekat dengan peminjam. Yang jadi masalah ni nanti, kalau dia reassign pada lawyer yang bukan panel pada developer, dia jadi masalah. Tapi biasanya kita akan beritahu, walaupun bukan kerja kita, bila peminjam nak accept, biasanya Puan Indah dia akan maklumkan dengan lawyer loan. Okey, ini peminjam sudah accept loan agreement, loan punya approval. You kena settle lah, you kena accept dalam sistem LPPC lawyer. Tapi ini bukan kerja sebenarnya, tapi kita bantulah, kita just bagi tahu saja. Sebab benda tu dia auto. Bila peminjam accept itu je, auto. Lawyer tu dia tahu dah. Dia akan dapat email notification, this peminjam accepted the loan offer, letter acceptance. So lawyer dia akan tahu nak buat kerja dia. Tapi kita cuma bagi tahu lah. Tak bagi tahu lawyer pun biasanya Puan Indah akan bagi tahu dengan rank, tolong bagi tahu itu lawyer, customer sudah accept offer. So rank kena tolong bantu bagi tahu lawyer untuk proceed next step. Okay, clear yang ni ya? Ya, okay. Saya nak terangkan maklumat terkini kan tentang LPPC. Yang ni yang bulan 2 yang itu. Ini tentang format yuran keluar amanah. Yang ni untuk lawyer lah. Lawyer dia kena ikut format baru. Yuran invoice legal fee tu. Sebab dia ada macam letak limit
Macam saya maklumkan macam transportation fee pun dia dah letak set macam limit. Kalau lawyer tu base dia dekat dengan peminjam, dia tak boleh claim sampai melebihi yang sepatutnya lah. Jadi dia kena follow. Itu format. Ini lebih pada lawyer lah. Yang keduanya, okey. Sekarang ni kalau LPPSA semua peminjam kerajaan, dia akan ambil LPPSA dia bagi free group PA, group personal accident. Dia bagi free. Dia bagi RM100,000. Dia bagi untuk pinjaman 2 tahun. Untuk perlindungan 2 tahun. 2 years free PA. 2 years free PA pada semua yang ambil loan LPPSA. Mulai 1 Januari itu sampailah 31/20/2022. Maksudnya yang 2 tahun ni, pada tahun ini 21 sampai tahun depan, sepanjang tempoh 2 tahun ni, mana peminjam yang ambil loan LPPSA bagi free 2 tahun free PA. Tak payah bayar apa-apa, free. Lepas 2 tahun up to peminjam LPPSA nak renew ke tak nak renew ke dia akan itu pendapat dia. Ini macam dia bagi free gift lah kepada semua penjawat wang. Ini tentang rumah ni, ini jenis rumah jenis 3. Ini lebih pada pemaju lah, pemaju kena sediakan. Kalau tanah tu dah bertukar status daripada bangunan dan daripada status tanah tanian kepada bangunan, mesti ada dia punya syarat, dia kena follow lah. Ini juga satu sebab yang sekarang ni semua rumah under construction, pihak LPPSA minta grant, carian grant. Dia tak nak pakai grant yang pemaju hantar tu sebab carian grant ataupun sainan grant tu terkini. Dalam masa dia mesti valid 12 bulan. Sebab tu sekarang ni carian rasmi untuk grant tanah untuk under construction pun dah menjadi syarat wajib. Ini juga menyebabkan kelewatan sekarang ni sebab pejabat tanah banyak tutup. Memang pejabat tanah buka. Dia buka pun untuk appointment 3 orang je. Kalau Rani nak pergi 3 orang, berapa banyak dia boleh buat. So, benda ni melambatkanlah proses. Itu nak bagi tahu sekarang lah. Kelewatan ni memang tak dapat dielakkan lah untuk buat masa ni lah. Okey, ni saya kata tadi. Dokumen kalau lebih 2 bulan dia akan batal. Kata automatik selepas 2 bulan dia punya rock online nya akan automatik batal. Okey. Clear yang ni ya? Ya, Puan Ayu? Clear. Okey, clear. Okey, saya nak terangkan sikit tentang ini mungkin poin-poin yang boleh digunakan ataupun selling point lah kepada semua rent bawah teater. Poin yang mana kita perlu tekankan kepada penjawat awam untuk ambil loan LPPSA. Pertamanya, interest rate dia 4%. 4% sepanjang tempoh pinjaman. Tak dinafikan sekarang ni, bank offer rate paling rendah lah sekarang ni. Saya tak nafikan, betul. Tapi kena ingat tuan-tuan dan puan, sekarang dia offer untuk bank. Bank untuk buat masa sekarang ni memang dia offer BLR cantik lah. Dengan campur BLR memang cantik. Tetapi kena ingat, selepas kita dah capai 80% herd immunity esok, saya berkeyakinan penuh interest rate untuk bank akan naik balik. Dalam ketika itu tak akan ada yang boleh challenge 4% pihak LPPSA offer sekarang. Jadi itu sebab saya kata kalau di penjawat awam kena ambil peluang ni 4%. Sebab 4% ni tidak ada naik turun. 4% flat rate sepanjang tempoh pinjaman. Tak ada naik 4, jatuh 3, naik 5, 6, 10, tak ada. 4% sepanjang tempoh. Itu advantage untuk penjawat awam ambil loan LPPSA. Keduanya, kalau rumah under construction, potongan gaji penjawat awam hanya berkuasa selepas progress payment tu diriliskan kepada pemaju melebihi 95%. Atau selepas 24 bulan daripada tarikh lulus pembiayaan tu, pinjaman tu. Maknanya, dalam masa 2 tahun sebelum rumah siap,
Potongan gaji tak ada lagi dalam payslip. Kalau pergi bank dah start potongan, dah bayar dah kan? Interest kan? Tapi tak ada. Dekat aplikasi, kalau rumah under construction, selepas 95% release, baru dia start potong. Ataupun 24 bulan daripada tarikh dulu. Saya sebut sini 24 bulan ni memang ternyata, memang dia ada stated dekat pekeliling LPPC. Sebab ada kes yang berlaku, kalau rumah tu ambil rumah apartmen kondo, biasanya 36 bulan kan? Kan? Tapi Ya, rumah kondo dalam 3 tahun dia punya. 3 tahun kan? Tetapi LPPC lepas dah 24 bulan dia start potong. Dia tak ikut 36 bulan. Jadi 36 bulan tak ada. Tapi 24 bulan. Itu advantage yang kedua. Ketiganya, loan LPPC bila pergi sampai 100% harga rumah, harga tanah tu. Contoh harga rumah tu 450. Bila kita kira kelaikan ni memang layak untuk 450, dia boleh ambil 450. Kalau kita pergi bank, ada yang boleh bagi 100% loan. Ada tak? Ada, tapi bersyarat lah. Bersyarat dan biasanya interest dia akan lebih lah. Interest dia akan tinggi sikit lah daripada yang 90%. Dia ingat, bila dia markup price, SPA juga dia markup kan? Ada bank yang boleh 100%, tapi dia ada ni lah. Tapi mostly lah. tak. Tetapi dia dekat selektif. As long as you like, 100% you boleh apply. Dia tak macam advantage dia LPPC. Dia tak boleh bangun sampai 90% je. 80% tak. Kalau kau layak 400.5, boleh 400.5. Tanah untuk 400.5 boleh pun. Cuma itulah whichever is lower. Kalau memang beli harga rumah tu 400.5, biarlah 400.5. Janganlah rumah tu 400.5 nak apply loan 500. Memang tak boleh lah. Satu lagi saya nak bagi tahu kat sini. Contoh, kalau lah harga rumah ketika itu, kadang-kadang ada pemaju, dia letak harga yang dekat SMP tu discounted price. Betul tak? Jadi kalau nak dapat discounted price, saya advisekan dekat bahagian SMP tu maintain harga yang sebelum discounted. Contoh sebelum discounted 500,000. Tapi lepas dia discounted 400.5 kan? Apply, letak dekat SMP tu 500,000 juga. Apply rumah, cuba apply loan 500,000. Bila dapat loan 500,000, lebihan 50,000, pihak pemaju sebab LPPC akan bayar pada pemaju 500,000. Yang 50,000 tu boleh kita boleh minta pemaju untuk refund balik kita selepas rumah siap. Ataupun selepas 95% dah disperse. Itu lebih baik daripada buat discounted price. Itu bagusnya. Kalau kita rumah discounted, pastikan dekat SMP tu pun maintain juga rumah sebelum discounted. Jangan letak discounted price. Sebab pertamanya nak dapat loan yang lebih. Keduanya, nak memastikan harga rumah tu value-nya tetap ada value juga kalau kita jual besok. Kata kita rumah tu memang harga rumah tu memang market price 500,000. Kita letak SMP harga 400,000. Kata rugi. Kalau kata kita nak intention nak jual besok, kata 10 bulan kita jual, kita tengok balik SMP tu harga tu kuat 500,000. Padahal kita pergi letak SMP 400,000 kan rugi. Better kita maintain. Discount tu biar separately. Okay. Yang keempat, ni saya kata tadi, pemohon boleh apply loan walaupun 6 bulan sebelum dia tarikh bersara. Dia nak bersara lagi 6 bulan pun boleh apply lagi. Tak ada masalah. Dah boleh apply dan juga boleh apply walaupun dia ada penyakit di situ. Dia sakit jantung ke, dia sakit apa, sakit darah tinggi ke, boleh apply. Sebab kita tak check dia punya background medical. Sebab ini melibatkan dia punya insurans kan. Okay? Ni saya kata tadi, tempoh pinjaman 35 tahun tanpa mengenai umur pemohon. So saya kata tadi, kalau umur dia 60, kan, dia boleh pergi sampai umur 95 tahun. Bank pun tak ada sampai umur 90 tahun. Itu advantage-nya. Ni yang kenal, kos guaman boleh masuk dalam loan. So saya kata tadi, legal fee untuk loan agreement boleh masuk dalam loan. Yang ketujuh,
Premium MRTT dengan LTHO boleh masuk dalam loan. Itu dia boleh masuk sekali. Jadi tak perlu penimpala nak sedia duit sendiri untuk bayar. Okay. Package perlindungan MRTT dan LTHO adalah menarik dan kompetitif. Apa yang saya kata menarik dan kompetitif? Okay, pertamanya untuk MRTT, dia punya mortgage, dia tidak ada underwriting factor. Maksudnya kau ada sakit jantung, kau ada darah tinggi, kau ada apa, semua kita accept. Wak Ima lah kata orang yang apply loan tu terlantar dekat hospital kena COVID ke kan, ataupun terlantar akibat sakit jantung ke, masa tu dia nak beli rumah pun boleh apply loan sebab kita tak check pun langsung background dia. Saya siap bagi point ni benda ni pada brand lah. Dia pergi hospital lah orang-orang yang mana yang suka ada penyakit ke, sakit kanser ke kan, dia kerja government suruh beli rumah, ambil government loan. Kalau apa-apa you jadi itu you punya anak-anak semua ada rumah. Contoh selling point lah nak buat kalau nak buat kan, kalau kau sanggup buat lah. Sebab memang pihak LPPSA dan juga panel-panel takaful kat situ dia tak check background. Sakit jantung ke, sakit darah tinggi tak. Itu satu tak MRTT. Yang kedua tentang LTHO API. API ni saya kata bayar satu premium untuk tempoh dia. Kalau 30 tahun, 30 tahun. 35 tahun, 35 tahun. Dia tak ada setahun-setahun kena review. Ini dia 8 poin yang saya dapat buat sini yang boleh digunakan satu selling point kepada semua rank-rank. Tak kira lah rank harta di mana-mana tu untuk gunakan untuk ambil loan kerajaan. Mungkin ada tambahan ke yang ni boleh share lah kita kat sini kan. Tapi ini yang saya dapat rasa yang boleh menarik untuk ni. Lagi satu sebab sekarang ni saya pun banyak dapat info, banyak juga rank-rank yang go to government loan sebab dia punya income tak terjejas. Even COVID ni, gaji tetap jalan. Lepas tu, apa yang berlaku kat belakang payslip, semua tak ambil kira. Jadi benda-benda ni advantage lah. Kalau pihak kita nak pergi jual property kita pada penyewa awam. Okey, clear lah yang ni? Clear Cik ada soalan cik, boleh saya tanya? Cik, dia berkenaan dengan loan kan. Katalah seorang penyewa awam tu dia telah memiliki katalah dua rumah, dia menggunakan loan bank lah kan. Lepas tu untuk loan ketiga tu dia menggunakan LPPSA. Jadi adakah pinjaman tu dia dapat 90% 100% ke macam mana? Boleh dapat 100%. Sebab saya kata tadi LPPSA tak check sebelum dia kat luar. Okey, baik, terima kasih. Okey, satu lagi tuan. Satu lagi kalau lah penyewa awam itu dia katalah dia nak bersara umur 58, tapi dia ambil keputusan untuk bersara awal 53. Jadi loan LPSA yang dibuat tu dia perlu settlekan semua sekali ke? Ke macam mana? Tak perlu settle. Kalau ikut sebenarnya lah by law, dia kena gratuity yang dia dapat, kena settlekan apa-apa pinjaman yang ada dengan kerajaan. Apa yang pinjaman yang ada pada kerajaan. Maksudnya termasuk LPPSA loan. Tetapi kalau lah kata dah besar awal, saya nasihatkan penyewa awal tu pergi ke LPPSA buat perbincangan, tak ada masalah. Saya kata boleh perbincangan dan kebiasaannya memang biasa pun. Dia tak perlu bayar pun, tak perlu settle pun ataupun tak perlu refinance pun sebab dia akan buat macam potongan bank apa ke untuk bayar direct daripada LPPSA. Tak ada masalah. Sebab banyak kes yang saya terima, banyak punya orang yang kadang mungkin tak nampak tu, sekarang pun nampak dah nak bersara lagi setahun baru nak ambil loan. Tapi dia fikir apa dia ambil loan untuk anak-anak dia. Dia tahu anak-anak dia nak ambil loan, nak beli rumah bukan senang. So dia pula kebetulan dapat rumah yang dapat kelaikan yang agak besar sebab dah bersara kan, dah bersara mungkin kelaikan tinggi boleh beli rumah besar sikit. So dia belilah dulu. Beli gunakan dia punya kelaikan lah. Tapi lepas tu mungkin kalau dia rasa nak teruskan bayar ataupun kalau dia rasa macam burden kat dia ke, boleh refinance sekarang. Dia tak ada masalah.
refinance kat bank lain, tak ada masalah. Boleh juga. Kan? Jadi gunakan peluang tu. Banyak saya, berdasarkan pengalaman saya, banyak sebenarnya penjawat awam yang pertamanya dia bukan ni, dia macam takut ambil loan kerajaan. Mungkin dia rasa macam mungkin tak layak ke. Tapi tak. Kebanyakannya itu. Keduanya, banyak penjawat awam, dia dah beli rumah pertama, dia tak tahu yang sebenarnya dia boleh beli lagi rumah. Itu yang saya tu. Cadangkan dia. Okay, kalau ada rumah, kalau dah habis bayar, apply terus yang baru. Di rumah baru satu lagi. Ataupun kalau dia masih ada loan sikit, cuba dia refinance. Refinance pada bank. Ataupun pindah nama pada anak ke, refinance pada anak ke. Kan? Lepas tu ambil yang baru pula. Itu bagus. Daripada dia tak guna. Sebab bukan senang dapat fasiliti ni. Kan? So, ini satu point lah yang boleh guna. Okay? Ya, betul-betul. Macam sekarang ni bank kan lebih rendah kan. So kadang-kadang penjawat awam pergi bank. Even kita advise, kita nak advise, kita cakap ini 4% adalah maintain sampai bila-bila. So kalau kata lepas ni bank mungkin akan naik. Dia kata okay, masa tu nanti dia akan refinance lah. Dia kata daripada bank dia akan buat pinjaman LPPSA. Ada juga yang cakap refinance pun boleh. Cuma saya tak boleh tahu kalau refinance kan daripada bank ke LPPC, dia tak boleh market price. Itu satu. Itu satu. Sebab bank dia tak boleh refinance untuk market price. Contoh, dia beli 400 contohlah. Dia nak refinance lepas katalah 2 tahun. Dia nak market jadi 500. Tak. Kita akan tengok market value berapa. Kalau market value tu boleh dapat 500, boleh lah. Kalau tidak, tak. Dia tak macam bank. Dia akan ikut market value lah. Dia tak boleh. Sebab tu suka tak suka, kalau rumah baru, kena ambil dengan LPPC tu. Tekan ada orang, memang nampak 4% ni tinggi sekarang ni sebab bank offer rendah. Memang betul. Tapi kena ingat, betul. 80% dia tinggi, masa tu ekonomi akan naik, tengok bank akan start naikkan keadaan. Saya tengok banyak kes yang dah berlaku macam tu juga. Dulu ambil loan LPPSA, pergi refinance ke bank. Satu kesidapan yang amat besar. Sebab dia kata nak bayar murah. Okey, bayar murah. Lepas ni bila BR naik, tak akan dapat semurah dengan LPPSA. Saya. Masa tu dia refinance. Betul. Dia kena ingat. Kalau dia refinance, sebab dulu dia dah ambil first loan. Bila refinance, kita punya kebagi hanya desa sahaja. Sebab tu suka tak suka. Beza sahaja. So dia tak ada peluang nak beli rumah kedua lah macam tu. Tak ada peluang. Peluangnya BPSA lah. Sebab tu ada kes yang finance. Kita bukan. Saya tak dapat pendidikan dengan refinance, tak ada apa. Cuma saya memikirkan kepada dia besok bila dah naik BR naik. Bayar balik betul. Apabila ekonomi akan naik lah. Sebab dia nak refinance mungkin pertama nak bayar rendah. Itu nak pakai cash. Betul. Tapi kalau refinance bayar rendah cuma setakat mungkin sampai setahun ni ataupun paling lambat pun tahun depan. Lepas tu tahun 2023 dah start naik. No point. No point. Sebab tu kalau rumah baru pun suka tak suka punya awak ambil LPPSA. Sebab perut dia banyak. Memang tak akan dapat. Bila kalau dah naik besok BR dengan bank. Akan dapat. Kalau ekonomi tahu. Kalau ambil LPPSA sekarang. Rumah tu kita nak buat lagi 2 tahun siap. Tak gaji pun. Betul tak? Kalau rumah dalam pembinaan, sekarang kalau ambil rumah belum siap, kita tak potong lagi gaji. Apa nak risau? Bayar rumah nak start potong besok, ekonomi dah naik balik. Masa tu, bank boleh naik. Ya. Masa tu nak start potong, kita maintain lagi 4%. Fikir-fikirkanlah.
Yelah, boleh advise kepada buyer lah yang FPPA. Saya sebenarnya tekan kat sini pada semua orang. Kita biar menjual, kita nak yang terbaik pada pengejar. Kita tak nak nanti memang senang apa semua kan. Tapi lepas 2 tahun, kita lepas sangat. Kawan mana aku tahu. 4 tahun orang dah. Jadi kita kena lah. Jadi saya cuma bagi itu. Tapi pilihan tetap akan jual lah kan. Jadi bagi apa yang pengalaman saya. Sebab ini pengalaman ni bukan saya cakap kosong. Sebab ini pengalaman memang orang ni mengaji masih Allah besarnya kesan saya pun. Itu saya tak pegang. Dah bersara bawa besar Allah. Kenapa saya tak ambil iman? Saya ingat saya lagi setahun tak boleh ambil. Rupanya boleh ambil lagi. Macam ni lah. Jadi jangan takut. Kadang ada penyawat. Pakat nak pendek lagi 2 tahun lagi nak pendek. Ya lagi. Oi. Lagi 2 tahun nak pencen lah. Masa tu tengok kelaikan tinggi kita. Peluang lah untuk rent Okey, ada lagi? Soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak share satu info. Info dulu, share dulu sebab ada soalan dekat chat. Dekat chat. Nanti saya akan bacakan. Okey. Tak apa, settle. Saya suka. Sekarang banyak saya dapat banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa beza MRTT dengan MLTT. Mana nak dengar sekarang? Ini yang biasa saya tengok kat market sekarang ni lah. Oh, rugi ambil MLTT. Dah ada janji. Ni cerita ni bukan pada FPC Ini juga pada bank ataupun pinjaman FPC. FPC tak ada MLTT. Pertama saya terangkan apa tu MRTT, apa tu MLTT. MLTT ni yang biasanya pihak bank offer untuk cover pinjaman dia. Kalau berlaku pada si peminjam, pihak insurans akan settlekan baki hutang dia ketika berlaku kematian. MLTT ni dia lebih macam, dia pun macam mortgage juga, tapi dia ada dia punya features lain, ciri lain. Sekarang yang banyak di market sekarang yang bercakap ialah pertama, MRTT bayar sekaligus. MRTT bayar boleh bayar ansuran, dia boleh bayar lagi mahal. MLTT mahal, MRTT murah. MRTT murah sikit. Dia bayar murah sikit berbanding MRTT. Itu satu. Keduanya, MRTT ni dia bayar sekali rap. Memang pun dia bayar sekaligus. MLTT pula dia kata bayar ansuran. Boleh bulanan, bayar quarterly, boleh bayar half year, boleh bayar yearly. Yang ketiganya dia kata MRTT ni masuk dalam bank. Yang MLTT ni masuk dalam bank. Maksudnya tak boleh masuk dalam. Yang ketiganya, yang keempatnya, bukan ambil MRTT untuk cover rumah, untuk cover pinjaman. Kalau berlaku apa-apa pada si peminjam, bagi hutang settle. Tapi untuk MLTT ni, mortgage life term takafuran ringgit. Dia dapat settle bagi rumah, bagi hutang rumah dan juga dapat cash pada waris. Yang kedua, yang seterusnya, coverage dia punya perlindungannya ikut baki hutang lah. Makin kurang baki hutang, kata contoh untuk first year dia ambil rumah tu loan 450,000, first year 450,000. Tahun depan dia kurang lah 440. Yang ketiga tu lagi tahun ketiga 430, dia kurang tu sampai dia reducing. Tapi untuk MRTT dia fix. Kalau 450 sepanjang tempoh pinjaman. Okay. Yang seterusnya MRTT ni dia punya siapa dapat benefit is bank lah, sebab bank settle, make sure dia punya bagi hutang settle kan. Tapi dekat MRTT ni penama dia adalah family dia orang. Lepas tu yang seterusnya, kalau kata kita buat loan bank ataupun FPPC, kita boleh refinance polisi batal. Tapi MRTT polisi tak batal. Keduanya, kalau berlaku kematian, waris settle hutang. Kalau berlaku kematian, waris settle hutang dan juga dapat cash. Cuma saya nak tanyalah.
sama ada benda ni betul atau tidak. Pertamanya tentang premium. MRTT ni murah ke mahal? Siapa boleh jawab? Betul tak? Betul tak statement dia kata MRTT ni lebih murah MLT? Betul ke tidak? Siapa tak boleh Siapa jawab? tahu? Saya tak tahu. Tapi siapa Tak yang tahu, tahu? Tak apalah, saya tanya saya jawab. Betul. Statement tu betul. Saya tak nafikan, memang betul. MLTT ni memang mahal berbanding dengan MRTT. Keduanya, bayaran. Kata bayar MRTT ni sekaligus. Betul. Kan? Semua bayaran ansuran ke isyarat ansuran ni cara bayar betul ke? Betul. MRTT cara ni, MLTT cara macam tu. Agak betul tak? Saya bagi jangan lupa juga salah. So statement yang mengatakan bayaran MLTT boleh bayar secara itu dah salah. Sebenarnya MLTT yang betul-betul MLTT dia pun bayar secara 2 kali. Dia baik. Nanti saya terangkan kenapa statement ini menjadi benda yang jadi sekali jadi ketuk. Suruh ambil MLTT, dia ambil MRTT. Mungkin baik ambil MLTT ni. Kenapa jadi macam ni? Nanti saya akan terangkan di akhir saya punya penyampaian. Yang keduanya, pembiayaan bank. Dia kata MRTT mungkin ni memang betul boleh masuk dalam loan. Memang betul. Dia kata kalau dengan MRTT tak boleh masuk loan. Salah. Statement ini pun salah. Sebenarnya MLTT yang betul-betul genuine MLTT boleh dimasukkan dalam pembiayaan. Tapi tanggapan ni telah banyak dimainkan dalam market sekarang ni. Tak boleh begini. Jadi tugas saya nak bagi tahu penerangan yang sebenarnya lah tentang apa itu MLTT, apa itu MRTT. Keduanya betul. Kalau mortgage dia cover je untuk settle baki hutang. Betul. Kalau MLTT ni kalau berlaku mati baki hutang settle, peminjam dapat cash. Betul. Sebab apa? Sebab MLTT mortgage ni dia reducing. Perlindungannya makin lama makin turun ikut tempoh pinjaman. 400.5, tahun kedua dia 440, tahun ketiga 430, dia macam tu. Tapi untuk MLTT dia memang straight. 400.5 sepanjang tempoh tu 400.5. Jadi kalau kata berlaku mati pada tahun yang ke-10, dia settle setakat baki pinjaman tahun ke-10 lah. Mungkin setakat 400,000. So baki 50,000 dapat cash. Ada waris. Pindah milik. Betul. Memang mortgage tak boleh pindah milik. Kalau polisi dah habis, loan dah habis settle, habis. Polisi pun terbatal. Tapi MLTT memang boleh dipindah milik. Contoh, ini sesuai bagi mereka yang beli properti banyak. Ini jenis yang suka melabur dengan harta tanah lah. Dia beli harta tanah banyak, okey, rumah ni dah settle, lepas tu dia punya polisi tu boleh finance, boleh guna pada property lain. Tetapi dengan syarat bergantung pada kelulusan bank tu. Tak semua bank boleh terima tetapi kalau bank yang terima pun biasanya dulu rumah yang dia jual tu dulu bank logo sotong. Yang rumah dulu pun bank logo sotong. Biasanya boleh lah. Dia consider lah. Belum tentu dia accept. Yang keduanya berdasarkan bagi hutang, perlindungannya berdasarkan total hutang. Betul. Yang ini betul juga. Betul juga. Penama bank, penama adalah dia punya waris. Yang ini statement ni adalah salah. MLTT yang betul, penamanya adalah tetap bank juga. Bukannya waris. Penamanya adalah tetap bank. Kalau ada lebihan, baru dia bagi pada waris. Kena ingat. Sebab saya kena bagi penerangan kepada RAN. Banyak RAN yang masih confused dengan statement-statement ni yang banyak bermain kat market sekarang. Keduanya, polisi batal lepas buat refinance and mortgage. Biasa tu. MLTT polisi tak batal. Kebiasaannya,
Ini realiti dia. Kalau polisi MLTT yang betul, polisi kena dibatalkan. Dia tak boleh tak batal. Okay. Yang ketiga, betul. Kalau berlaku kematian, waris dapat rumah. Kalau berlaku kematian, waris dapat rumah dan juga dapat extra cash. Betul. Jadi saya nak terangkan di sini kenapa janji macam ni sekarang tak pakai. Sebab apa yang berlaku sekarang ni market, MLTT yang ditawarkan market adalah sebenarnya polisi insurans biasa saja. Cuma digunakan untuk tujuan macam dicagarkan ke bank. Actually macam polisi biasa, tapi dicagarkan ke bank. Istilah ni macam dia tukar cover je. Tapi sebenarnya adalah polisi biasa. Macam polisi yang orang bayar bulan-bulan juga. Jadi banyak ejen-ejen insurans yang banyak main kubur benda ni. Suruh ambil MLTT, suruh ambil hibah cover, boleh pakai cover bank, rugi ambil mortgage. Inilah sebabnya. Jadi harap penerangan ni sedikit sebenarnya membantulah orang itu saja. Ada soalan? Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu kalau apa-apa pertanyaan tentang untuk LPPSA loan ni boleh berhubung dengan Puan Indah lah. Nombor dia 019 474 3896. 019 474 3896 bercakap dengan Puan Indah. Puan Indah akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk dari segi pertamanya kiraan kelayakan pinjaman. Keduanya untuk bantu dari segi peminjam prospek tuan-tuan untuk cara macam mana nak buat submission, nak buat online permohonan lah. Itu. Saya rasa itu saja buat masa ni dan kalau ada soalan boleh tanya supaya kita tutup.